Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasihan belasnya dapat kita bersama-sama lagi dalam mempelajari hadis-hadis, memahami hadis-hadis mutiara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyuluh hidup kita, yang mana kita tak mampu mengamalkan Al-Quranul Karim tanpa bantuan daripada penerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran sahaja tanpa hadis, dia akan sesat. Seperti mana disebut oleh Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, Quran dan hadis. Kamu tidak akan sesat sekiranya kamu beramal dengan kedua-duanya. Sebab akan datang di zaman kita golongan yang disebut sebagai anti hadis. Mereka berkata kita tak payah, tak perlu bergantung kepada hadis, cukup Quran menjadi pedoman kita. Ayat yang nampaknya sedap, bagus, baik, tapi itulah perangkap supaya umat Islam sesat kerana tidak berlandaskan kepada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu hadis adalah sumber hukum hakam dan juga penerang penjelas kepada maksud Al-Quranul Karim. Siapa yang mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan hidup dalam keadaan mendapat rahmat dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala kerana dia telah mengamalkan perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terus kepada hadis yang seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtaghur rif'ata 'indallah tahlumu amman jahila 'alaika wa tu'ti man haramaka. Ibtaghur rif'ah 'indallah tahlumu amman jahila 'alaika wa tu'ti man haramaka. Hadis ringkas tetapi susah untuk dipraktik. Siapa yang mampu praktik, dia akan cemerlang di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapat kemuliaan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW sebut supaya kita berlumba-lumba berusaha untuk amal hadis ni. Apa Nabi sebut? Ibtaghur rif'ah indallah. Ibtaghu maknanya utlubu, tuntut ataupun carilah. Cari gapo? Ar-rif'ah, ad-darajah al-ulya indallah. Maknanya carilah kedudukan tertinggi di sisi Allah. Nabi tak suruh kita cari kedudukan tertinggi di sisi makhluk dah, di sisi manusia, di sisi kerajaan dah. Itu bukan satu bentuk perlumbaan. Kita perlu berlumba kerana mencari redha Allah, mencari kedudukan di sisi Allah. Inilah patut kita berlumba, berebut-rebut, berusaha keras. Nabi sebut gitulah sebab Nabi mahu setiap manusia mendapat darjat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Rasul-Rasul, tak apalah mereka tertinggi dah. Kita ni orang awam. Jadi hadis ni untuk kita lah. Nabi-Nabi Rasul-Rasul mereka sudah diangkat darjat oleh Allah Ta'ala. Tinggi dah di sisi Allah. Jadi kita lah orang awam ni, pengikut-pengikut Nabi, perlu berlumba-lumba untuk mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Tak boleh main dah. Umur kita lanjut dah ni. Apa lanjut? Kerana masing-masing menunggu mati. Dah kiralah tua ataupun muda, lanjutlah ke dah. Sebab lanjut kerana tak tahu bila mati. Ada orang tua, dia panjang usia. Ada orang muda, dia pendek usia. Jadi masing-masing umurnya sudah lanjut. Kerana tak tahu bila mati. Tak boleh nak jaga. Jadi oleh kerana kita tak tahu umur kita bila berakhir, maka patutlah Nabi sebut ni. Daripada sekarang, ibtaru rif'ah indallah. Carilah kedudukan istimewa, kedudukan tertinggi, darjat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat tanya lu. Para sahabat tanya, gapo dia ya Rasulullah? Macam mana nak dapat darjat tu? Yang dikatakan darjat yang tinggi, yang paling mulia. Selepas mentabak para rasul, para nabi, ada soalan daripada sahabat. Gitulah perangai sahabat. Nak bersungguh nak dapat. Beza dengan kita pada hari ini. Tahu fadilat tu, fadilat ni bukan sinilah. Tetapi tak bersungguh mana. Tak bersungguh mana. Sahabat tak tahu saja kelebihan. Dalam hadis ni tu tanya, gapo dia Rasulullah macam nak dapat? Lagu mana gak? Gapo dia tersebut gak? Kami nak berlumba ni. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah dalam membuat kebaikan. Nabi sebut tahlumu amman jahila alaika. Ayat tu. Tahlumu makna kamu bersifat tenang, relax, sabar, tahan marah. Sabar, tahan marah bagi orang yang berkelakuan tak senonoh kepada kamu, ataupun khianat, ataupun orang tu buat-buat tak tahu bodoh dan khianat kamu. Nabi sebut, kamu sabar dengan kerana orang yang buat tak senonoh, orang yang cuba memanipulasikan keadaan, orang yang cuba menipu ataupun berpura-pura sehingga kan menyakitkan hati engkau. Nabi sebut begitu kerana Nabi dah mengalami, dan Nabi lah contoh terbaik untuk sifat ni. Sifat al-hilmu indal ghadab, sifat sabar ketika disakiti, ketika dikhianati, ketika dibuat tak senonoh oleh seseorang. Pernah Nabi SAW tentang betapa sabarnya Nabi ketika orang memperbodohkan Nabi, membuat tak senonoh kepada Nabi. Padahal dia tahu dah benda tu buat juga. Apakah tahap kesabaran Nabi SAW? Hebat, nak boleh lawan lah. Satu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh satu orang Arab Badui. Satu orang Arab lah, di mana orang Arab ni beritahu kepada Nabi SAW dia telah mengislamkan puak dia di kampung. Ramai Islam. Sebelum tu puak dia ni kaya mewah, tetapi bila dapat Islam jadi miskin. Jadi tak kaya dah lah. Maka datang jumpa Nabi orang Arab ni, tanya, mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, wi gak sikit tak makanan ke gapo ke harta ke, supaya saya bawa balik nak pujuk hati orang yang baru Islam ni supaya mereka kekal dalam Islam. Supaya kekal dalam Islam, sebagai nak jinak hati. Beri ke harta atau apa-apalah untuk saya bawa balik pergi kepada puak-puak saya yang baru masuk Islam. Maka Nabi SAW bersedialah untuk bantu. Tetapi masa tu Nabi tak ada harta.
Datanglah satu orang pendeta Yahudi yang bernama Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah ini merupakan satu orang ulama ataupun pendeta Yahudi yang hebatlah. Tapi masa tu dia belum Islam lagi, masih lagi kafir, masih lagi tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada baginda, "Wahai Muhammad, maukah engkau buta dengan aku?" Buta dengan aku. Mu ambil kurma sebanyak mana awak muna bagi Muhammad ya. Mu beri ke orang Arab yang telah mengislamkan orang kampung dia tu. Jadi bayaran dia tu mu pinjam dengan aku. Bayaran untuk kurma tu mu pinjam dengan aku. Mu buta dengan aku. Jadi Nabi telah beri kurma kepada orang Badui tu. Jadi tuai kurma tu minta piti dengan Nabi. Minta piti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masa tu tak lagi tempoh mungkin sebulan, 2 bulan lagi tu. Jadi pendeta Yahudi ni Zaid bin Sa'nah ni sebab dia tahu Nabi buta dengan dia, maka dia tunggu tagih hutang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai 3 hari ataupun 2 hari lagi nak sampai sebulan. Kita ambil sebulan contoh tak tahu berapa masa, tak tahu. Cuma dia kata dalam masa tak sampai 2 hari lagi nak sampai tempoh untuk bayar hutang. Dia berjanji katakan 30 hari, 27 hari mari dah Zaid ni minta hutang dengan Nabi. Minta piti, mana piti kurma hari tu? Mau ambil kurma hari tu mana? Mana piti, mana bayaran? Maka Nabi tahu dah. Nabi tak sengoyak. 3 hari lagi boh. Asal lagi tu lah. 3 hari lagi ke Nabi tak oyak. Orang tu Zaid tu dia tahu dah. Dia tahu dah bahawasanya belum cukup 30 hari. Cuma dia nak test. Dia nak test, nak tahu sifat Nabi lagi mana. Ketika orang membuat tak senonoh ataupun buat bodoh. Buat berpura-pura tak tahu. Dan menyakitkan hati Nabi. Dia orang ni, dia ramai para sahabat. Lagu mana pendeta Yahudi datang. Dia pegang ni. Pegang baju Nabi, dua-dua tangan dia pegang, dia sejuk. Kalau kita tiba-tiba mari lagu tu orang berhutang dengan kita, belum sampai tempoh lagi, kata ke seminggu, 7 hari. Minta hutang. Tapi baru 5 hari mak minta dah. Orang pegang lagu kita kata bok lah, mu ni tak dibasuh lagi 2 hari lah. Kita marah. Biasalah lah. Perasaan marah. Tapi Nabi apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW, contoh terhebat sepanjang zaman, bila dia sinjuh pegang gitu, cekik tekuk gitu. Dia kata, "Wahai Muhammad, bila mu nak bayar hutang aku? Mu ni keturunan Bani Abdul Muttalib suka nang hutang." Habis dia hina keturunan. Dia nak mendatangkan marah kepada Nabi SAW. Apa yang berlaku? Sayyidina Umar, pada masa tu Sayyidina Umar ada, Sayyidina Umar tengok. Dengan mata yang bulat, merah. Nak pacung dah ni. Zaid ni, pendeta ni nak pacung. Gerak. Nabi paling kepada Umar. "Wahai Umar, bukan ni buat kami nak padamu. Bukan ni buat kami nak. Sepatutnya engkau wahai Umar beritahu kepada saya, ya Rasulullah, bayar hutang molek." Begitu Nabi tegur. Dan beritahu kepada pendeta ni, "Wahai pendeta, minta hutang molek lah." Gitu. Nabi ajak Umar cara supaya bersabar. Dan minta hutang molek. Jadi boleh kita minta hutang? Boleh. Ni hadis. Boleh kita minta hutang. Sebab ada sahabat yang bila sampai masa tempoh minta hutang. Bila nak bayar hutang, dengan lemah lembut lah, kasar. Boleh minta hutang. Sahabat buat. Nabi pun sebutlah hadis ni. Jadi bila Sayyidina Umar dengar gitu, Sayyidina Umar pun diam. Dan Nabi perintahkan Sayyidina Umar radhiyallahu pergi ambil harta ataupun bayaran tadi, beri kepada pendeta ni, bayar. Walaupun
Tempoh tak siapa lagi, 3 hari lagi tempoh. Tapi Nabi, apalah, ambil bayar. Sabar Nabi. Tak marah, tak kata apa. Nabi tak kata, "Hei pendeta, lagi 3 hari dah." Tak, Nabi tak kata. Nabi terus suruh Sayyidina Umar pergi ambil bui. Dan perintahkan Sayyidina Umar tambah lagi 20 lagi. 20 gantang tamar. Tambah 20 gantang wakemah lagi. Buat apa? Kerana engkau telah menyebabkan pendeta ni takut kerana kemarahan engkau. Subhanallah. Umar marah tak kepada pendeta dengan pandangan mata. Jadi pendeta takut. Dengan sebab takut tadi Nabi suruh bayar. Tambah lagi 20 gantang kurma tambah. Maka dalam perjalanan Sayyidina Umar bawa pendeta ni pergi ambil harta dan buah kurma tu 20 gantang tu. Pergi ambil dalam perjalanan. Pendeta tanya, "Wahai Umar, kamu tahu siapa aku?" Dia kata, "Bukan kau pendeta Yahudi ke?" "Ya, aku pendeta Yahudi, Zaid bin Sa'nah." "Apa mau gini kepada Rasulullah?" Pendeta tu kata, "Saya buat begini kerana saya nak perhati sifat-sifat baginda, sifat-sifat Muhammad. Betul ke dia Rasul? Kalau kelih muka dia tu aku percaya dia Rasul, tapi 2 sifat aku tak jumpa lagi. 2 sifat ni. 2 sifat ni aku tak jumpa lagi waktu aku test tu. Yang pertama, sifat nak marah, sabar bila marah, dan boleh kendali hawa nafsu untuk membalas kepada orang yang buat bodoh. Berpura-pura buat tak tahu. Macam Zaid bin Sa'nah pun pura tak tahu. Padahal lagi 3 hari buat tak tahu, pakai minta tak tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersaksilah wahai Umar, aku reda Allah Taala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad itu sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Terus dia jumpa Nabi mengucap kalimah, dapat Islam. Allah. Berkat kesabaran Rasulullah SAW dapat Islam orang Yahudi. Jadi sifat ni mahal. Sifat yang sangat susah untuk kita amal. Sabar ketika marah. Balik rumah boleh puasa. Balik rumah boleh puasa. Bini tak masuk lagi. Lagi setengah jam lagi. Tak masuk. Marah. Apa tak masuk nak buat korang ni? Marah kepada bini. Yang paling biasa, bini masak tak kena cita rasa. Masing terlebih, manis terkurang. Marah selalu. Lama orang menikah aku, tak ketik-ketik masuk. Marah selalu. Kalau kena jenis orang pong sangat, ngetek habis meja-meja. Pergi makan kedai dia seorang. Aku faham. Marah. Sifat marah. Sebab tu Nabi kata, La taghdab, la taghdab, la taghdab. 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Susah untuk amal. Sebab tu Nabi kata, siapa yang boleh amal sifat kendali marah, sabar ketika dikhianati, disakiti, maka dia benar-benar orang bertuah. Orang yang mendapat darjat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua Nabi sebut wa tu'ti man haramaka. Susah juga ni. Yang pertama tadi sabar ketika marah, ketika dibangkitkan kemarahan, ketika disakiti, ketika dikhianati. Boleh sabar, okey. Yang kedua ialah kamu memberi orang yang tidak memberi, ataupun kamu buat baik kepada orang yang buat jahat. Orang kita beri kepada adik-beradik kita, beri makanan, dia balas dengan ngupak. Apalah makan ni lagi, dia caci pula. Kita pertolongan, dia tak puji pun, hina pula. Lagu ni tolong. Jadi sakit hati semua. Kita beri pertolongan, bukan dia beri, dia balas tak. Dia menyakiti, balas dengan menyakitkan hati. Ada berlaku? Ada.
Saya sendiri pun. Jadi kita nak amal hadis ni. Adik-adik sendiri, jiran-jiran tempat kita, ada yang berlaku kepada kita. Macam mana kehidupan? Ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini bila kita amal, comel. Dapat sifat atau pendapat kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan mulia di sisi Allah. Tu'ti man haramaka, kamu memberi orang yang tidak memberi. Kata ulama, kamu buat baik kepada orang yang selalu buat jahat kamu. Buat baik tak dibalas baik, balas dengan keburukan pula. Jangan kita pula buat jahat. Kita pula tahu siapa kuasa jiran. Tak boleh lah. Kita pula apa nama ni buat khianat kepada harta jiran. Tak boleh lah. Jangan. Kita buat baik kepada jiran, jiran khianat kita, tak apa. Itu tak apa. Itu sifat tertinggi itu. Buat baik dibalas kita buat baik, orang balas keburukan kepada kita. Allah. Itu sifat tinggi, sifat para nabi, para rasul. Kalau kita boleh hama, Allah boleh hama tak? Ada satu orang sahabat, dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ada kerabat." Ini berlaku zaman Nabi ni. Nama kita pun memang berlakulah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat mengadu, "Ya Rasulullah, saya ada kerabat, keluarga lah. Okeylah, adik-adik keluarga. Zi qarabah, makna keluarga terdekat. Di mana saya selalu buat baik kepada dia. Saya selalu hubung silaturahim, dia putus. Saya baik-baik dengan dia, dia tak say baik. Saya nak sama silaturahim, dia tak say. Saya beri sesuatu, dia balas dengan perkara yang buruk. Jadi pahit nak kena. Macam mana Rasulullah saya nak buat? Saya selalu buat baik kepada dia, tapi dia selalu buat buruk kepada saya. Nabi kata, "Gapa?" Nabi kata, "Jika sekiranya kamu terus menerus di dalam keadaan begitu, nescaya kamu tusif kamu telah melontar abu panas kepada mereka, kepada dia. Seolah-olah kamu melontarlah, maknanya orang tersebut di dalam dosa." Kata ulama, seolah-olah orang tadi bila mau buat baik kepada dia, dia buat jahat, dibalas dengan keburukan, maka seolah-olah apa yang diterima itu satu dosa. Katakanlah si A buat baik kepada si B. A beri kepada si B makanan, contoh makanan. Maka si B bukan balas dengan baik makanan, tapi balas dengan umpatan, cercaan. Balas buruk. A buat baik, B balas buruk. Maka ulama kata si B sudah, kalau makanan lah, si B sudah makan benda haram. Contohlah si A beri nasi lemak kepada si B, mudah ceritalah. Hepa ke tak kira lah, makanan. Si B dia terima makanan tu, tapi dia balas dengan keburukan. Dia balas dengan caci maki, sampai menyakitkan hati si A. Maka bila si B makan makanan tu, dia sudah makan bara api, kata ulama. Dia sudah makan api. Dia sudah makan benda haram, disebut ataupun simbol kepada api lah. Apa gitu, kata ulama, kerana dia tidak bersyukur kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala bawa makanan tu daripada si A ke B, patutnya berterima kasih. Berterima kasih kepada si A kerana beri makanan. Syukur nikmat Allah Ta'ala beri melalui si A. Kenapa dikutuk, dikritik, dicaci, seolah-olah dia telah caci nikmat Allah Ta'ala. Mencaci nikmat Allah Ta'ala adalah haram, berdosa.